Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati lagi, kita kasihlah Tuan rumah kita, juga kepada perempuan yang Allah rahmati sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tamanya dan selama-lamanya rasa pujian kita yang tidak terhingga kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pagi ini seperti yang dijadualkannya, setiap hari Isnin jam 10.30 pagi kita sama-sama akan menambahkan pengetahuan kita, memahamkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu suratul Fatihah. Jadi kita bercuti lebih daripada 1 bulan, namun alhamdulillah Allah masih lagi memberikan kita rahmatnya. Yang mana pengisian kita pada pagi ini adalah kita akan membincangkan ayat yang kelima, iaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, kalau kita terjemahkan iyyaka, hanya kepada engkau, na'budu, kami menyembah ataupun kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepada engkau, nasta'in, kami memohon pertolongan. Okey, ayat nombor 5 ni dalam suratul Fatihah, kita boleh catat, adalah merupakan ayat yang menjelaskan tujuan sebenar kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ayat yang kelima ini adalah merupakan tanggungjawab kita, tugas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ingat lagi pada tahun lepas, tahun 2023, waktu kita mula-mula belajar surah Al-Fatihah, kita telah berkenalan terlebih dahulu tentang kelebihan surah Al-Fatihah, nama-nama surah Al-Fatihah, dan juga objektif surah Al-Fatihah. Masih ingat lagi apakah objektif ataupun maqsad kepada surah Al-Fatihah? Ingat lagi tak apa objektif surah Al-Fatihah? Okey, tak apa, senyum. Itu satu sedekah. Okey, tujuan surah Al-Fatihah ada dua lah. Satu, tapi dalam satu tujuan tu dia boleh pecah kepada dua. Nombor satu, tujuan surah Al-Fatihah, 7 ayat Allah turunkan adalah untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak kenal Allah kita, yang mengurniakan kita rezeki, yang menghidupkan kita, yang memberikan kita banyak nikmat ini, maka nak kenal Allah itu secara lebih lanjut, maka suratul Fatihah di antara surah yang sangat patut kita kena pelajari. Okay, setakat ni kita dah mempelajari Allah Ta'ala itu mempunyai nama dan sifatnya, iaitu Allah itu adalah Ar-Rahman, Allah itu juga adalah Ar-Rahim. Dalam masa yang sama, ada satu lagi nama Allah dekat suratul Fatihah, iaitu nama Allah sebagai pentadbir, pengurus, pendidik, iaitu nama Allah bagi kalimah, bagi kalimah Rabbu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So perkataan Rabb kat situ adalah merujuk kepada Allah Ta'ala, inilah yang mentadbir, menguruskan sekalian alam. So setakat ni kita belajar ada 3 nama lah. Iaitu Allah ini dia mentadbir sekalian alam. Allah mentadbir sekalian alam itu penuh dengan rahmannya, penuh dengan rahimnya.
Sebab itu Allah Ta'ala ini sangat patut kita selalu memuji-mujinya. Sebab tu ada perkataan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa Allah Ta'ala tu memiliki segala pujian? Allah Ta'ala tu patut dipuji kerana dia itu adalah Rabbul Alamin. Dan Allah Ta'ala mengulangi tentang namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebanyak 2 kali. Dekat ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim dah sebut, termasuklah ayat yang ketiga. Tapi ada satu lagi, kita dapat kenal Allah rupa-rupanya. Allah Ta'ala ni, dialah merupakan pemilik dan dia juga merupakan penguasa bagi ada satu hari ni. Kita akan pergi kepada hari itu. Hari apa? Hari kiamat. Okey. Hari kiamat itu sangat sinonim apabila kita menyebut adalah hari pembalasan amal, iaitu pada ayat Maliki Yaumiddin. Okay. Sampai ayat 4, Alhamdulillah, kita dah dapat mengenali pencipta kita. Pencipta kita itulah nanti kita akan kembali kepada pencipta kita. Jadi kita dah kenal tentang Allah. Okay. Dalam masa yang sama, tujuan suratul Fatihah adalah untuk kita mengetahui apa tanggungjawab kita kena buat kepada Allah. Apakah tugas kita kepada Allah? Jawapan itu dia berada pada ayat yang kelima. Ayat yang kelima memberikan kita jawapan kenapa Allah Ta'ala hidupkan kita ke muka bumi ni. Kenapa Allah gunakan kita ni'mat? Apa kita kena buat? Semua. Tidak ada mana-mana manusia melainkan mereka kena buat ayat yang kelima suratul Fatihah. Okey, itu adalah tujuan suratul Fatihah. Okey. Kalau kita baca pada terjemahan ayat yang kelima tu, ada 2 perkara lah kita kena buat. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembahnya, beribadah kepadanya. Okey, hanya kepada dia. Yang kedua, kalau kita nak minta sebarang pertolongan, bantuan, kita kena hanya meminta kepadanya. So nanti kita akan bincang kenapa Allah mendahulukan ungkapan iyyaka na'budu, kemudian dikemudiankan wa iyyaka nasta'in. Kemudian kenapa Allah gunakan ayat itu berbentuk plural, jamak, iaitu kami. Kenapa Allah gunakan na'budu, lepas tu nasta'in? Apa sebenarnya yang Tuhan nak sampaikan kepada kita? Adakah kita dekat dunia ni boleh hidup bersendirian? Adakah kita boleh kata aku ataupun apa sebenarnya? So jawapan tu nanti kita akan kupas pada ayat yang kelima. Okey, sebelum kita kupas ayat itu dengan lebih lanjut, mari kita dapatkan terlebih dahulu dari sudut kedudukan ayat yang kelima ini. Okey, ayat yang kelima ni para ulama bincang dengan sebahagian para sarjana, para ulama kata Al-Quran ni dia semua agung, betul? Dan kita tahu bahawa dalam banyak-banyak surah dalam Quran, surah yang paling agung adalah suratul Fatihah. Maknanya ada sesuatu yang besar dalam suratul Fatihah itu menyebabkan surah itu surah yang paling agung. So dekat manakah yang menunjukkan bahawa Al-Fatihah itu surah yang paling agung? Ia sangat berkait dengan ayat yang kelima. Sebab tu ada sebahagian para ulama salaf, ulama yang terdahulu ni 300 tahun yang pertama tu, mereka mengatakan suratul Fatihah adalah rahsia bagi Al-Quran. Jadi kalau kita nak tengok apa kehebatan Quran ni, apa rahsia dia, ia berada pada suratul Fatihah. Dan rahsia dalam suratul Fatihah itu
ia terletak pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya ayat yang menjadi dasar kepada suratul Fatihah adalah ayat 5. Okey. Kerana dasar itu, ayat 5 itu mengangkat suratul Fatihah adalah surah yang paling agung. Okey. Ayat yang kelima ni tentang apa? Saya dah sebut dah tadi tentang tujuan manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Siapa pun kita, jawapannya kenapa Allah hidupkan adalah untuk menyembah Allah. Dia sama macam ayat kalau kita belajar dalam surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ni surah yang ke 51 tak silap saya, ayat nombor 56. Ayat ni kalau boleh kena ingat. So kalau orang tanya, kenapa awak hidup? Sebab ramai orang hidup, semua orang hidup, makan, minum, beranak, kan, berkeluarga, berumah tangga, bekerja. Tapi apa sebenarnya Tuhan hidupkan kita kat muka bumi ni? Jadi antara ayat kalau nak tahu tujuan Allah ciptakan kita adalah pada surah Az-Zariyat lah, ayat 56 surah ke-51, iaitu ayat wama khalaqatul jin wal ins illa liya'budun. Allah kata, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan kedua-dua makhluk ini mereka perlu sentiasa beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang dia tak boleh jawab kenapa Allah hidupkan dia kat muka bumi ni, maknanya susah hati kita lah. Sepatutnya semua orang boleh jawab kenapa hidup kat muka bumi ni Allah. Sebab semua orang tahu ujungnya akan kembali kepada Allah. Semua orang tahu, kan, datang dari dia, kembali kepada dia. Itu yang ayat yang selalu kita sebut dalam ayat yang kalau ditipu musibah, kan, kalau kita sebut ayat tu, ayat 125 ke, ayat yang Allah kata kalau kena musibah orang beriman jawab apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kita kata yang hujung tu, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kepadanya kita akan kembali. Semua orang tahu penutup dia mati, kembali kepada Allah. Tetapi nak kembali kepada Allah tu bukan kembali dalam keadaan tangan kosong, bukan kembali tak bawa apa-apa bekalan. Sebab kita belajar Malik Yaumiddin, kan, nanti kita kembali kepada Allah, rupa-rupanya Tuhan nak memberikan balasan di hari akhirat itu. Jadi kalau Allah nak bagi balasan, tentu ada sesuatu yang kita kena buat. Apa yang kita kena buat tu? Kan, Allah nak bagi balasan. So balasan apa? Balasan terhadap sesuatu pekerjaan yang kita kena buat. So pekerjaan tu apa? Pekerjaan itu ada pada ayat yang kelima. Tugas kita yang paling besar adalah beribadat kepada Allah. Tapi bukan beribadat pada perkara lain juga. Sebab tu dilimitasikan, dikhususkan, dieklusifkan. Itu ada perkataan iyyaka, hanya kepada engkau kita beribadah. Okey, nanti kita akan kupas apa makna beribadah tu. Adakah beribadah ni hanya salat, hanya puasa, ni tak lama lagi nak puasa? Adakah beribadah tu hanya dengan baca Quran? Nanti kita akan kupas. Tapi kita tahu Allah bagi tahu ayat 4, dia adalah penguasa pemilik hari kiamat. Maknanya Allah Ta'ala akan balas. So moga-moga kalau kita bertemu dengan Allah nanti, kita dapatlah result yang kalau boleh dapat A+ tu, biarlah yang plus lah, kan. Biarlah Tuhan ketika mana Allah menghisap berapa lama kita hidup, biarlah kita ini tergolong dalam kumpulan yang benar-benar hamba yang telah menghabiskan umurnya, masanya, wang ringgitnya,
kehidupan dia, semua untuk Allah. Tapi cara menterjemahkan, macam mana saya nak gunakan seluruh jiwa raga hanya untuk Allah. Inilah duduk bawah perkataan ibadat tadi. Masa Tuhan bagi kita 24 jam kan, apa kita buat untuk Tuhan? So kita fikir, antaranya kita gunakan 1 jam, 1 jam setengah untuk faham ayat-ayat dia. Ini dipanggil ibadah. Kerana ibadah mudah je nak ingat. Ibadah, kalau dari sudut bahasa, ibadah kan, macam iyyaka na'budu tu, dia ada kaitan dengan perkataan abdun, iaitu hamba. Lepas tu kadang-kadang ada orang nama dia Abdullah, hamba Allah. Jadi sebenarnya tugas kita utama adalah untuk menghambakan diri hanya untuk Allah. Tapi cara nak menghambakan diri tu hanya untuk Allah tu bagaimana? Bahasa formalnya kita kata beribadah lah. Okey. Ibadah tu dari sudut bahasa dia, bahasa Arab, maksudnya tunduk patuh. Itu cara bahasa. Apa maksud ibadah? Kau tunduk, kau patuh. Okey. Tapi dari sudut istilah, macam kita belajar kan, kalau kita belajar sesuatu perkara, kita kena tahu pengertian dia. Dia panggil, dalam bahasa Arab dia panggil lughatan, bahasa atau istilah. Ataupun dalam bahasa ni kita panggil apa? Dari sudut literal dengan technical meaning dia. Okey, ingat perkataan na'budu tu, kami tu kita akan kupas sekejap lagi. Tapi kenapa ada na'budu, nun tu kami, tapi ain badal tu adalah menyembah. Okey, dari sudut istilah, ibadah ni adalah apa sahaja yang Allah suka, yang Allah redha, yang Allah cinta, itulah ibadah. Allah suka tak kita faham Quran? Allah suka? Ibadah. Allah suka tak kalau kita buat semua yang Allah wajibkan? Allah suka sebab dia telah buat apa yang Tuhan perintahkan. Allah suka, itulah ibadah. Okey. Allah suka tak? Allah cinta tak kalau kita membantu orang lain yang susah? Allah suka. Itulah ibadah. Kan? Allah suka tak kalau kita bekerja semata-mata untuk mencari nafkah? Allah suka. Itulah ibadah. Allah suka tak kalau kita mengukuhkan silaturahim? Allah suka. Ibadah. Okey. Jangan kecilkan makna ibadah hanya berbentuk ritual dalam masjid, dalam surau, sembahyang, tak. Sebab tu kena faham tentang istilah perkataan ibadah. Maksudnya kerja kita ni adalah menggunakan masa pada jalan Allah suka. Menggunakan harta pada jalan Allah suka. Menggunakan apa? Apa sajalah. Buat apa yang Allah suka. Itulah ibadah. Tak pada suami, ibadah. Dia apa kita faham ibadah ni, apa yang Allah suka tu yang kita akan buat. Apa yang aku nak buat Allah suka hari ni Contoh, jamu orang makan, ibadah. Allah suka, ibadah. Apa tak? Macam Allah memberi kepada kita musibah, kita sabar. Allah suka tak kita sabar? Kita sedang buat apa tu? Ibadah. Oh, kenapa ni? Oh, kenapa ni? Macam nampak ni. Okey. Boleh faham tak? Dek, tak kunci, tarik je, Dek. Okey. Kan? Okey. Jadi Allah suka tak kalau kita tinggalkan yang Allah larang? Ibadah. Contoh, kita tak bercakap perkataan yang keji. Allah suka, itulah ibadah. Apabila faham perkataan ibadah tu, apa yang Allah suka, kita rasa hidup kita terisi. Kita rasa macam kita tak bagi waktu
kita tak bazir tenaga. Sebab dia orang ingat macam dia ingat ibadah tu yang berbentuk yang ritual yang tak. Okey, jadi faham kat situ? Okey, jadi dalam surah Al-Fatihah ini Allah kata, tapi kalau kita tolong orang, tolong sebab apa? Allah. Tapi tolong orang ibadah tak? Ibadah. Sebab itulah pengertian ibadah tadi. Tapi kita ada pengkhususan eksklusifnya, kita tolong orang tu, I tolong you kerana Allah. Sebab iyyaka nak, hanya kepada engkau kami beribadah. Maknanya hanya untuk Allah aku menolong kau. Hanya untuk Allah aku sabar. Macam tu. Okay, saya sebut dalam perkataan yang mudah. Okey. Tetapi ibadah yang paling utama sekali Allah suka, ranking dia yang paling suka, istilah tentang akidah lah. Iaitu Tuhan sangat suka, Tuhan sangat cinta kalau kita membesarkan dia sahaja satu. Faham tak? Tuhan sangat suka kalau kita meyakini dia satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang memberikan rezeki, yang mentadbir alam. Itulah dia panggil apa? Dia panggil ibadah. Okey. Dia macam suruh saya end live ni, kenapa ni? Macam tak ada line Oh, tak ni wifi Ustaz ni wifi. Tak, saya pakai Cellcom. Yalah, nak wifi. Kau nak pakai wifi. Ada wifi? Ada. Sekejap saya pakaikan wifi jap. Wifi